Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat bertemu pada malam ini. Minta maaf kerana sedikit kelewatan. Yang pertamanya, kita baru saja mendengar kewafatan Syekh Ali Hasan ibn Ali Al-Halabi pada pagi hari Ahad semalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan beliau bersama dengan para syuhada, dan juga mudah-mudahan dengan ilmunya yang disebarkan dan bermula daripada guru beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan mereka itu anak-anak murid kepada Syekh Al-Albani menyampaikan dan meneruskan usaha dakwah yang diteruskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mudah-mudahan ilmu mereka itu bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan musibah ini dengan perkara yang lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini daripada kejahilan. Dan adalah suatu musibah kepada umat apabila para ulama ramai yang telah pun meninggalkan kita, dan telah pun kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina yaday sa'ah, sebelum berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga dah tidak ada orang alim lagi, maka orang-orang ramai pun mengambil orang jahil sebagai mufti dan berfatwa tanpa ilmu, maka sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat ini daripada kejahilan, dan mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka, iaitu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dalam menyebarkan akidah yang sahih, mudah-mudahan tersebar ke seluruh dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan Syekh ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada perbahasan Iqtida' Siratal Mustaqim pada bab yang ke-21, ialah bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Dan dia mulakan dengan salat merupakan ibadat yang berisi seruan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang mengerjakan salat di kuburan-kuburan, dimaksudkan agar perbuatan tersebut tidak mendorong munculnya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun berlalu dalam bab-bab yang lepas adalah perbahasan berkenaan tentang quburiyun, iaitu mereka-mereka yang
menyembah kubur. Dan perlu kita ingatkan bahawasanya bukan bermaksud menyembah kubur itu adalah orang yang ziarah kubur. Sehingga sebahagian orang mungkin pusing-pusing ataupun duduk kona sana kona sini bahawasanya kita mensyirikkan orang dan sebagainya. Kita tidak mensyirikkan sesiapa pun, melainkan secara umumnya bagi mereka-mereka yang melakukan ritual di kuburan, terutamanya sebahagian mereka yang jelas sujud di kuburan, dan mereka-mereka yang menjadikan orang-orang yang mati di dalam kubur itu suatu i'tiqad bahawasanya solat ke doa di kuburan-kuburan mereka itu akan lebih dekat kepada mustajabnya doa. Maka inilah dia orang-orang yang menyembah kubur. Dan kemungkinan mereka itu tidaklah sujud di kubur, walaupun ada sebahagian mereka yang sujud di kuburan ataupun menghadap kepada kubur. Tetapi apabila menjadikan kuburan itu maksad utama dalam ritual, menjadikan kubur itu adalah tempat tujuan utama mereka menuju kepadanya, dengan beriktikad kubur-kubur tersebut ada keberkatan, dan dengan i'tiqad berdoa di sisi kuburan tersebut dapat memustajabkan doa, sehingga beriktikad bahawasanya berdoa di masjid itu lebih jauh dengan Allah nak berbanding apabila mereka pergi ke kuburan yang dikatakan wali ataupun orang saleh dan sebagainya. Maka itulah orang yang kita maksudkan, orang yang menyembah kuburan ataupun disebut kuburiyun. Dan disebut Syekh memulakan kitab bab yang ke-21 bersumpah dengan nama selain Allah, dengan dia kata salat merupakan ibadat yang mengandungi seruan semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salat. So, salat adalah suatu ibadat yang di dalamnya mempunyai seruan semata-mata hanya sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW melarang mengerjakan salat di kuburan-kuburan. Nabi larang, dan Nabi tidak membenarkan salat di kawasan perkuburan. Salat ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan umatnya akhi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bumi ini masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ataupun tanah ini masjidan wa tahura, boleh jadi masjid, boleh jadi tempat sujud, wa tahura, dan bersih. Maka dengannya itu kita disyariatkan bertayamum kalau sekiranya tidak mempunyai air. Maka ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan liyal ard masjidan wa tahura, masjid dan bersih suci. Tapi datang pengecualian kepada keumuman hadis ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita salat di tandas umpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di maqbarah, perkuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat ila al-qubur, menghadap kepada kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di dalam kandang unta. Jadi ada di sana pengkhususan kepada keumuman hadis tadi tu, iaitu bumi ini untuk umat Muhammad kita boleh solat di mana saja dan ianya bersih suci, tetapi kecuali tandas umpamanya dan kecuali kubur, maka kubur tidak boleh dilakukan salat kepadanya. Maka Nabi melarang mengerjakan salat di kuburan-kuburan, dimaksudkan agar perbuatan tersebut tidak mendorong munculnya perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Antara hikmah larangan untuk salat di kuburan adalah hikmahnya supaya tidak muncul perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud, tujuan, maqasid, objektif utama
daripada tidak dibenarkan salat di kawasan perkuburan. Maka ini perlu difahami. Maka kita juga memahami bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kamu seumpama tanah perkuburan ataupun seumpama kubur. Kerana setan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Dan syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Satu, hadis ini menjelaskan kepada kita, jangan jadikan rumah kita macam kubur. Kemudian disebutkan bahawasanya syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Menunjukkan bahawasanya kubur bukan tempat membaca Al-Quran. Kubur bukan tempat membaca surah Al-Baqarah. Syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan ayat sebelumnya, jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Maka kubur daripada hadis ini menjelaskan kepada kita, kubur bukan tempat membaca Al-Quran. Berikutnya hadis yang awal tadi, iaitu kita dilarang untuk salat di perkuburan. Bayangkan apa yang berlaku, seperti yang telah kita ceritakan pada kuliah-kuliah yang lalu dan tajuk-tajuk yang lalu. Apabila orang mula banau ala qabri, orang mula membina di atas kubur-kubur orang-orang saleh, kubur-kubur para nabi mereka ini, orang Yahudi dan Kristian. Maka bila mereka banau ala qabrihi masjidah, dan bila mereka membina di atas kubur itu masjidah, maka orang akan datang dan orang akan buat ritual. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan juga yang lepas, bahawasanya jangan dibobol lampu-lampu dan sebagainya. Kemudian orang zaman sekarang ni bila dibuat demikian, begitu cantik dan begitu kapet dibubuhnya dan sebagainya, dibubuh kapet pula dan juga Al-Quran diletakkan di situ, maka orang mula datang dan salat dekat kubur, orang mula datang dan berikutnya baca Quran di kubur. Orang apatah lagi kalau dah salat dengan baca Quran pun dibuat di kubur, apatah lagi kalau doa dan sebagainya, sehingga membawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Nabi pada awal-awal lagi melarang daripada perkuburan dijadikan sebagai masjid, supaya tidak berlakunya syirik kepada Allah atau tidak membuka pintu yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata di tempat tersebut malahan terjadi banyak kesyirikan. Kata malah ataupun bahkan dah pun orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan disebabkan pergi buat salat di kuburan, doa di kuburan dan sebagainya. Baik dalam bentuk memohon kepada penghuni kuburan untuk mengabulkan hajatnya, melepaskan diri dari kesulitan, atau meminta bantuan dari mereka, itu orang-orang yang mati, agar mereka memohonkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mukaddimah kepada bab bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, seseorang dilarang bersumpah kepada Allah dengan menyebut nama Nabi tertentu. Maka dia masuk bab sumpah Al-Halaf. Jadi seseorang dilarang bersumpah kepada Allah dengan menyebut nama Nabi tertentu, atau menyebut nama malaikat, atau lainnya, sekalipun tidak dilakukan di samping kuburan. Kalaulah tidak di samping kuburan, kita dilarang untuk bersumpah atas nama selain dari Allah Azza wa Jalla. Dilarang. Apatah lagi kalau mereka pergi kubur dan sebagainya. So bila pergi kubur Nabi dan sebagainya, mereka minta lah dengan bersumpah dengan nama Nabi umpamanya, atau bersumpah dengan nama malaikat dan seumpamanya, maka ia tidak dibenarkan oleh syarak. Dan kalau sekiranya ia dilakukan bukan dekat kubur pun adalah suatu larangan.
Kerana adanya larangan umum bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Larangan ini merupakan ijma' para imam. Hanya saja ada berbeza pendapat apakah larangan ini hukumnya haram atau bertujuan untuk menjaga keagungan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, ada larangan. Dan larangan, ulama faham ada larangan. Tetapi di sana ada perbezaan pandangan ulama, iaitu hukum perbuatan tersebut. Apakah hukumnya haram atau ianya makruh, dan tujuan utamanya dilarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla bertujuan untuk menjaga keagungan Allah ataupun untuk supaya akidahnya terpelihara. Kita tahu dalam bab akidah ataupun dalam bab tauhid, kita ada membahaskan persoalan yang kalau sekiranya dilakukan batal keimanan ataupun batal ataupun murtad. Di sana ada perkara-perkara yang kalau dilakukan dia tidak sampai kepada tahap murtad, tetapi dia mengurangkan kadar ataupun ketauhidan yang ataupun menjadikan tauhid seseorang itu tidak salih kepada Allah Azza wa Jalla. Seumpama satu orang yang memakai tangkal dan dia kata bahawasanya dia memakai tangkal tersebut dengan i'tiqad Allah juga yang akan memakbulkan doa, tetapi itu usaha. So, jika demikian, perkara tersebut tidak sampai menyebabkan orang itu murtad. Tapi kalau sekiranya dia kata bahawasanya dengan tangkal inilah yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, maka baru jadi murtad. Seumpama dalam bab bersumpah. So kalau sekiranya dia bersumpah, nanti dia akan buat contoh berikut, beberapa contoh yang ulama perselisihkan sebagai membenarkan dan sebagainya. Jadi perkara ini kadang-kadang dia tidak sampai kepada murtad, dan juga kadang-kadang ianya hanya dalam bab mengurangkan kadar ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga seumpama hadis 4 golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Humul lazina la yastarqun, iaitu orang-orang yang tidak minta dijampi. So, jampi dalam Islam masyru'. Jampi dalam Islam boleh. Satu orang yang meminta kepada orang lain untuk buat jampi kepada dirinya, maka perkara ini harus. Tetapi bagi mereka yang melakukan demikian, maka dia sudah tidak termasuk dalam keistimewaan. Dia sudah tidak termasuk di dalam keistimewaan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya, kalau minta jampi, hukumnya harus, tetapi dia tak dapat kelebihan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maka ulama bahas tentang perkara ini. Kerana apabila dia minta jampi, akhirnya dia akan menyebabkan akidahnya pelan lama pelan hakis. Akhirnya kalau ustaz tu tak ada, dia rasa macam tak boleh ataupun tak mujarab. Dia rasa kalau ustaz tu tidak menjampi airnya, dia rasa macam perkara tersebut akan menyebabkan dia problem. So menyebabkan kadar atau menyebabkan kadang-kadang dia dia kurang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. So itu perkara-perkara yang kita sebut dia tidak sampai murtad, tapi dia akan mencacatkan tauhid yang bulat, yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah bahawa larangan ini hukumnya haram, iaitu larangan bersumpah dengan nama Nabi umpamanya, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. So yang lebih tepat, yang lebih rajih adalah hukumnya adalah haram, kecuali bersumpah dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Dalam hal bersumpah dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam semata,
Di kalangan mazhab Ahmad ibn Hanbal dan beberapa orang muridnya, di antaranya Ibnu Aqil, ada dua pendapat. Ada juga berbeza pendapat dalam hal bersumpah dengan menyebut segenap nama Nabi. Namun pendapat yang diikuti oleh kebanyakan para imam seperti Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lain menyatakan bahawa tidak dibenarkan bersumpah dengan menyebut nama makhluk dan tidak boleh bersumpah dalam bentuk janji dengan menyebut nama makhluk. Pendapat semacam ini adalah lebih benar. Seumpama orang yang bersumpah dengan jah Nabi, wa bi jahi khatamin nabiyyin, dengan jah kehebatan kemuliaan Nabi yang akhir. Seumpama itu, para ulama telah menerangkan dengan jelas larangan atas perbuatan tersebut dan mereka sepakat bahawa hanya kepada Allah lah kita boleh memohon dan menggunakan namanya dalam bersumpah. So nak bersumpah, kita bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, dan tidak kita bersumpah dengan selain daripada nama Allah Azza wa Jalla. Adapun seseorang yang menggunakan kata-kata seumpama aku meminta kepadamu ya Allah demi keagungan arasy-Mu, aku meminta kepadamu ya Allah demi keagungan arasy-Mu, maka dia bersumpah dengan arasy Allah yang maha agung. Maka sumpah seperti ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi lebih dari seorang ulama yang membolehkan sumpah seperti itu kerana adanya riwayat yang menyebutkan adanya perbuatan tersebut. Maksudnya dia bersumpah, ya Allah ya Tuhanku demi arasy-Mu yang agung, ya Allah ya Tuhanku demi kemuliaan Nabi-Mu, seumpama ini. Maka sebahagian para ulama mengharuskan perkara ini. Namun ada riwayat bahawa Abu Hanifah membenci perbuatan ini. Namun ada riwayat bahawa Abu Hanifah membenci perbuatan seperti ini. Abu Hanifah kata tidak patut seseorang memohon kepada Allah kecuali dengan menyebut namanya semata-mata. Aku tidak suka kepada orang yang memohon kepada Allah dengan mengucapkan kalimat demi keagungan singgahsanamu, atau demi keagungan arasy-Mu dan demi penciptaanmu. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi. Abu Yusuf kata demi keagungan arasy-Mu maksudnya adalah Allah sendiri. Kerana dia kata bahawasanya kalau dikatakan ya Allah demi keagungan arasy-Mu, maksudnya dia merujuk kepada Allah tu, Allah Ta'ala juga. Oleh kerana itu kalimat tersebut tidaklah aku benci, tetapi yang aku benci adalah kalimat sumpah demi hak fulan atau demi hak para nabi-Mu dan rasul-Mu. Yang tu dia tak suka pula. Jadi kalau dia kata demi keagungan arasy-Mu, maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dia tak suka kalau dia kata kalimat-kalimat seumpama demi hak fulan bin fulan, kerana fulan bin fulan, demi fulan bin fulan, demi para nabi, demi rasul-Mu, dan demi Baitullah, demi Masy'aril Haram. Ini semua sumpah-sumpah yang tak disukai oleh Imam Abu Yusuf daripada mazhab Hanafi. Dan pemakaian kalimat-kalimat seperti itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maka para ulama berkata, memohon kepada Allah dengan kalimat demi makhluknya tidak dibenarkan. Demi makhluknya tidak dibenarkan. Sebab segenap makhluk tidak mempunyai hak kepada Allah, tak ada hak kepada Khaliqnya. Akan tetapi kalimat demi keagungan arasy-Mu ada perbezaan pendapat. Apakah berarti memohon dengan makhluknya ataupun dengan nama Khaliq sendiri. Oleh kerana adanya perbezaan pendapat dalam hal ini dan Abu Yusuf mendapati adanya riwayat penggunaan kalimat tersebut, aku memohon kepadamu ya Allah demi keagungan singgahsanamu, rahmat yang penuh dari kitab-Mu, nama-Mu yang agung, kehormatanmu yang tertinggi,
dan kalimatmu yang sempurna, maka Abu Yusuf membolehkan pemakaian kalimat tersebut. Yang jelasnya bahawasanya mereka sepakat kalau sekiranya bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan nama nabi-nabi dan makhluknya, maka itu mereka tidak sukai. Tapi kalau dengan keagungan arasy-Mu, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadikan arasy itu agung dan sebagainya. Walau demikian, walau bagaimanapun, dalam perkara ini, oleh kerana dia diperselisihkan oleh para ulama tentang lafaz-lafaz di dalam sumpah-sumpah yang kita sebutkan tadi, maka kita mengetahui bahawasanya adanya di sana kaedah al-khuruj min al-khilaf al-mustahab. Keluar daripada khilaf ulama ni adalah satu benda yang mustahab. Kenapa kita tidak pergi kepada benda yang jelas, benda yang dibenarkan oleh syarak secara jelas? Kerana kalau sekiranya kita bersumpah terus dengan nama Allah, demi keagungan-Mu ya Allah, demi Ar-Rahman, demi sifat-Mu Ar-Rahman, maksudnya kita bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah Azza wa Jalla, tak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan sudah tentu Allah lebih menyukainya daripada kita pergi mengambil suatu lafaz yang diperselisihkan oleh ulama. Kita pergi ambil suatu lafaz yang ulama ni kata boleh, ulama ni kata tak boleh, ulama ni kata makruh dan sebagainya. Kenapa kita tidak pergi kepada perkara yang jelas, perkara yang tidak ada khilaf di kalangan ulama di dalam perkara yang melibatkan al-halaf, iaitu sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menceritakan bahawasanya sebahagian perbuatan orang-orang yang memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang mereka bersumpah dengan nama makhluk, kadang-kadang mereka bersumpah dengan makhluk. Dan yang jelasnya bahawasanya Allah lah yang layak, yang berhak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak sekali. Adapun makhluk, maka untuk dalam menjaga dan memelihara akidah kita dan kemurnian akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka sepatutnya kita hanya berhalaf atau kita hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara oleh kerana kita dah sebut perkara ini, kadang-kadang kita nanti kita akan masuk dalam bab doa yang dimakbulkan, maka akan juga menyentuh persoalan berkenaan dengan tawassul dan sebagainya. So perkara-perkara ini yang sepatutnya kalau yang tidak jelas itu, maka kita tidak lakukan atas dasar menjaga akidah kita dan atas dasar supaya apa yang kita buat ini benda yang memang jelas dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya pada bab yang ke-22, tajuknya adalah doa yang dimakbulkan ataupun doa yang dikabulkan. Ini juga suatu benda yang penting. Bab doa adalah suatu benda yang penting dan juga suatu perkara yang tak dapat dipisahkan dengan apa yang telah kita sebutkan pada bab-bab yang lalu, iaitu sebahagian orang menjadikan doa-doa di kuburan-kuburan. Orang-orang menjadikan doa-doa di kuburan-kuburan tertentu, kuburan orang saleh, kuburan ulama dan sebagainya, dengan i'tiqad bahawasanya dia lebih dekat dengan Allah, ataupun dengan i'tiqad orang dalam kubur itu akan memustajabkan doanya. Lagi teruklah, ataupun orang yang dalam kubur itu akan berdoa pula kepada Allah Azza wa Jalla kepada orang yang memohon kepada mayat tersebut. So bab doa ini juga adalah suatu bab yang penting. Baik, dimulakan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka dimulakan dengan ayat surah Al-Baqarah 186. Dan ayat surah Al-Baqarah 186 ini adalah asas kepada doa. Adalah asas kepada tajuk doa yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila kita baca ayat ini, Allah kata wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku memohon anni, memohon kepada sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Sa'alaka ataupun memohon ibadi anni fa inni qarib, katakan kepada mereka fa inni qarib, jawab kepada mereka aku ni dekat, aku ini sangat hampir. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan perkenankan, aku akan bagi, aku akan makbulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, oleh kerana itu hendaklah mereka itu memperkenankan seruanku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka jawab kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan beriman dengan aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu yarshudun, akan mendapat petunjuk. Jadi ini ayat yang jelas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau depa tanya ni tentang aku ni, kata kat depa, kalau depa minta kat aku, bagi tahu bahawasanya aku dekat dengan mereka. Itu Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang disuruh sampaikan, itu yang disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat. Bagi tahu kalau mereka minta ke aku, ke Allah Azza wa Jalla, Allah dekat, aku dekat. Maksudnya aku dengar dan aku akan mustajabkan. Fa inni qari ujibu da'watad da'i zada, aku akan jawab, aku akan bagi setiap permintaan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku. Bukan kepada Nabi, bukan mohon kepada Nabi. Allah kata supaya Nabi Muhammad SAW cakap kepada mereka, Allah dekat dan Allah yang akan bagi, Allah yang akan mustajabkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Baik, diriwayatkan bahawa sebahagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, Tuhan kita sangat dekat, lalu kita berdialog dengannya, ataukah Tuhan kita jauh lalu kita memanggil-manggil dia? Disebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi. Diriwayatkan maksudnya sahabat bertanya ke Nabi ni, Nabi, wahai Rasulullah, Allah ni dekat ke tak? Kalau dekat yang boleh kita cakap-cakap dengan dia, ataupun Allah ni jauh yang kita kena panggil-panggil? Maka turun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Allah menerangkan dia sangat dekat. Allah bagi tahu dia dekat sangat. Dia mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika berdoa kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berdoa itu agar memenuhi seruannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa taala kata aku dekat, aku akan bagi siapa yang mohon kepadaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya orang ni memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud memenuhi seruan Allah? Maksudnya beriman dengan Allah lah. Wal yu'minu bi, beriman dengan aku. La'allahum yarshudun. Baik, dengan disuruh kita ini satu, supaya bila kita minta dengan Allah ni, maksudnya kita mesti memenuhi kehendak Allah, memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla, iaitu dari sudut tauhidnya, rububiyah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala lah yang mampu untuk memustajabkan doa dan sebagainya. Kemudian maksud falyastajibu li, hendaklah satu orang itu buat sesuatu yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan jangan buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Ini asas. Tapi masalah kita adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama kita tidak buat segala apa yang diperintahkan dan kita buat benda yang dilarang. Kita mohonkan Allah, dalam masa yang sama kita buat syirik kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, dalam masa yang sama
kita pergi buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang sepatutnya kita fikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pada asasnya menerima doa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakbulkan setiap permintaan orang yang memohon kepadanya. Tetapi dalam masa yang sama, Allah suruh kita ni falyastajibu li wal yu'minu bih. Allah suruh kita ni taat kat dia. Allah suruh kita ni beriman kepada dia. Dengan kita taat dan kita jauhkan benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita cinta benda yang Allah cinta, kita benci kepada Allah benda yang Allah benci, maka la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka ini akan diberikan petunjuk. Jadi ini asas kepada doa. Maka doa Allah Subhanahu wa ta'ala pertama hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan kita beriktikad bahawasanya Allah itu sahaja yang boleh memustajabkan doa. Tak ada siapa yang boleh memustajabkan doa melainkan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana Allah sajalah yang berkuasa untuk menjawab doa kita dan memberi doa kita ataupun memberi permintaan kita, maka hendaklah kita beringat bahawasanya tidak boleh mohon kepada makhluk, kerana makhluk itu sendiri yang kita mohon kepadanya itu sendiri, mereka juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Asy-Syura ayat 26, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihat wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'azabun syadid. Berikutnya, asas berikutnya dalam surah Asy-Syura ayat 26, wa yastajibul ladzina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala yastajib, memakbulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, memberi allazina aman, itu orang-orang yang beriman kepadanya, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. So dua kriteria ini yang mana doanya mustajab. Nakkan doa kita mustajab, nakkan Allah memakbulkan permintaan kita, iaitu ayat ni, Allah akan menjawab, Allah akan memakbulkan permintaan orang yang beriman kepadanya dan orang yang beramal saleh. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadlihi, daripada kelebihan-kelebihannya. Allah akan bagi orang beriman dan bagi orang yang beramal saleh. Dan berikutnya Allah kata wal kafiruna, adapun orang-orang kafir itu lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang pedih. Bagi orang-orang kafir itu, bagi mereka azab yang pedih. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memustajabkan permintaan orang kafir. Allah tidak memustajabkan permintaan orang yang tak beriman kepadanya. Allah tidak mustajabkan permintaan orang yang tidak beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mustajabkan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Bahkan Allah tambah lagi daripada apa yang diminta daripada kelebihan-kelebihan Allah Azza wa Jalla. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan sebagainya. Adapun orang kafir, bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah sebut lagi wa idza massal insan ad-dur, apabila manusia itu mengalami ad-dur, iaitu suatu kemudaratan, suatu kesulitan, da'ana li janbihi, maka mereka memohon ke Allah qa'idan atau qa'iman, sama duduk berdiri, falamma kashafna, dan apabila kami mengangkat, kami singkat atau kami hilangkan daripadanya darrahu, kemudaratannya, marra ka'an lam yad'una ila darrin massah. Dalam surah Yunus ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala kata orang ni, manusia ni, bila dia kena suatu mudarat ataupun bila dia kena suatu kesulitan, itulah duduk berdiri, dia doa ke Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila Allah melepaskan dia daripada kesulitan itu,
dia itu seolah-olahnya marra ka'allam yad'una, jalanlah dia itu seumpama orang yang tak pernah mohon, tak pernah minta kepada kami, ila durrin massahu. So ini peringatan untuk kita semua, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peringatan bahawasanya manusia ni dia mudah lupa. Apabila Allah Ta'ala uji, pada ketika itulah kita doa begitu ikhlas sekali. Tetapi apabila Allah Ta'ala melepaskan kita daripada kesulitan yang pelbagai dan kepada kesenangan, maka kita pun lupa untuk doakan Allah, bahkan seolah-olahnya kita ini tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-An'am, Qul ara'aytakum in atakum azabullah aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'un in kuntum sadiqin. Qul ara'aytakum in atakum, katakanlah Muhammad, tengok, perhati ke bapak ni. In atakum, kalau datang kepada mereka azabullah, azab Allah, aw atatkumus sa'ah, ataupun datangnya hari akhir, hari kiamat dah, aghayrallahi tad'un, adakah kamu akan mohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, in kuntum sadiqin? Jawab, kalau kau orang yang benar, kalaulah kamu berlaku suatu azab Allah ditimpakan ke atas kamu atau berlakunya kiamat, adakah pada ketika itu kamu nak mohon kepada selain Allah Azza wa Jalla? Bal iyyahu tad'una, bal iyyahu, bahkan kepadanya lah dia memohon, tad'un, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya', maka Allah SWT menghilangkan apa yang mereka minta, mohon supaya dijauhkan daripada benda tu, insya', jika Allah kehendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, maka mereka pun lupa dah apa benda yang mereka syirikkan Allah. Tapi bila dia berlaku kesenangan, dia balik, patah balik kepada sembahan mereka selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka dikabulkan doanya apabila mereka itu meyakini rububiyah Allah. Bila mereka yakin rububiyah Allah, Allah mustajabkan doa mereka. Dan Allah beri juga kepada orang-orang yang tidak mengesakan Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama Allah kabulkan doa mereka yang meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla, walaupun dalam masa yang sama mereka itu kadang-kadang tidak mengesakan Allah Azza wa Jalla. Bila Allah bagi keadaan mereka, apabila mereka ditimpa kesulitan dan bila mereka ditimpa azab Allah Azza wa Jalla, walau mereka buat syirik kepada Allah, mereka mintakan Allah, Allah bagi. Allah bagi. Allah selamatkan mereka. Kerana pada ketika mereka mohon kepadanya itu, mereka meyakini kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Itu Allah mencipta, Allah mentadbir, dan Allah yang bagi rezeki. Walaupun dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah dalam ibadat, dalam uluhiyahnya mereka mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah Azza wa Jalla bagi juga kepada mereka, Allah selamatkan juga kepada mereka, walau mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam surah Al-Mu'minun 55 hingga 56, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ayahsabuna, adakah mereka menyangka, annama numidduhum bihi, iaitu adakah mereka menyangka yang kami bagi kepada mereka min malin wa banin, kami bagi macam-macam nikmat, bagi harta benda kat mereka, bagi anak pinak kat mereka. Adakah mereka menyangka bahawasanya apabila Allah Azza wa Jalla bagi mereka macam-macam kesenangan, itu Allah bagi mereka harta, kekayaan, Allah bagi mereka dengan anak pinak yang banyak, adakah mereka menyangka Allah memustajabkan doa mereka begitu saja? Adakah mereka menyangka tengok Allah sayang mereka? Adakah mereka menyangka inilah dia kesenangan dan sebagainya? Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka dok menyangka dan mereka rasa bahawa mereka tu dapat banyak kebaikan. Bal la yash'urun, tapi dalam masa sebenarnya mereka tidak menyedari.
Sebenarnya mereka tidak menyedari Allah bagi itu bukan sebab Allah sayang. Allah bagi itu bukan sebab Allah nakkan mereka tu dapat kebaikan, tapi Allah bagi untuk menyebabkan mereka lagi lalai dan rasa macam bagus, rasa macam banyak nikmat mereka dapat, rasa macam mereka tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dengan bagus, dengan perasaan mereka dan bagus sangat tu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih menyesatkan mereka dan Allah memasukkan mereka dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Dan dalam surah Ali Imran Allah kata, wala yahsabanna allazina kafaru annama numalli lahum khairun li anfusihim innama numalli lahum liyazdadu ithma walahum azabun muhin. Surah Ali Imran 178. Wala yahsabanna, dan jangan mereka itu menyangka, itu orang-orang kafir itu menyangka, annama numli lahum, itu benda yang mereka innama numli lahum tu Allah bagi macam mana Allah tangguhkan mereka itu, lahum khairun, adakah mereka tu menyangka, ataupun jangan sangkalah mereka dapat semua tu dah Allah bagi tangguh dan sebagainya itu baik bagi mereka. Innama, tetapi Allah tangguhkan bagi mereka itu liyazdadu ithman, supaya mereka bertambah dosa lagi jauh dengan Allah, lagi jauh dengan Allah. Walahum azabun muhin, dan bagi mereka itu azab yang sangat menghina, azab yang sangat menghinakan. So, mudah-mudahan kita beringat tentang perkara ini. Dalam surah Al-An'am ayat 44, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَلَمَّا نَسُوا, maka tatkala mereka melupakan مَا ذُكِّرُوا بِهِ, apa yang telah diingatkan dengannya, fatahna alaihim, kami bukakan bagi mereka abwaba kulli syai, kami bagi dia apa dia nak. Allah buka macam-macam. Hatta idza farihu bima utu, sehinggalah mereka orang kata seronok dengan apa yang mereka dapat daripada kenikmatan dunia ni, akhaznahum, tiba-tiba Allah Taala akhaznahum baghtatan, tiba-tiba Allah tarik balik kenikmatan itu secara tiba-tiba. Faizahum mublisun, dan pada ketika itu mereka adalah orang-orang yang berputus asa daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, semua ayat-ayat yang kita bacakan ini tadi menjelaskan kepada kita doa yang mana Allah makbulkan dan sebagainya. Pertama, Allah Subhanahu secara kesimpulan, Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan doa orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beramal saleh. Itu secara asas. Dan juga secara umumnya Allah memakbulkan semua doa. Tetapi Allah juga memberi peringatan bagi mereka yang mengkufuri Allah dan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi juga apa yang mereka nak. Mereka dari sudut kekayaan dan sebagainya, Allah bagi apa yang mereka nak, tetapi perkara tersebut bukan untuk mereka itu disayangi dah. Allah bagi perkara itu supaya mereka lagi lalai. Allah bagi supaya mereka lagi jauh, dan mereka mungkin rasa syok sendiri, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan dalam neraka Allah Azza wa Jalla. So, ini asas kepada apa yang perlu kita fahami dalam bab doa. Maka mohon kepada Allah Azza wa Jalla, dalam masa yang sama jangan buat syirik. Dalam masa yang sama, doa mohon kepada Allah secara ikhlas, secara tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, ataupun jangan memohon kepada Allah dengan melakukan bid'ah dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seumpama macam kita sebutkan bahawasanya ada sebahagian orang yang mungkin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masa yang sama mereka buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya dalam bab macam kita sebut tawassul, dalam bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
So sebahagian orang nakkan syafaat Nabi, maka mereka dalam doanya itu mohon kat Nabi. Sebahagian orang menyangka bahawasanya dengan dia mohon kat Nabi itu bermaksud Allah akan menerimanya. Sebahagian orang buat syirik dekat kuburan orang saleh, kuburan para Nabi dan para Rasul. Dia rasa bahawasanya doa itu mustajab. Dia bila dia doa dekat kubur tu, dia semua apa yang dia minta mustajab. Dia minta ni dapat, dia minta B dapat, minta C dapat. Tapi dalam masa yang sama dia lupa dan dia tak sedar bahawasanya Allah bagi benda tersebut bukan kerana kasihnya kepada orang ini, tetapi untuk menyesatkan dia lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari perkara ini. Jadi dalam bab berdoa, ikhlaskan doa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu mohon kepada makhluk. Makhluk tidak mampu nak bagi apa-apa. Apatah lagi mohon dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mohon kepada orang yang dah mati dalam kubur dengan i'tikad orang yang dah mati itu bangkit dari kuburnya menunaikan hajat. Ini semua boleh mengundang kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah, tawassul yang sunnah dia tak nak buat, tapi dibuat tawassul yang bid'ah. Maka semua ini akan mengundang benci Allah, akan mengundang kemurkaan Allah. Kita bimbang, kita rasa macam kita dekat dengan Allah, dan kita bimbang, kita rasa bahawasanya kita akan disayangi oleh Nabi SAW. Tapi kita ingatkan bahawasanya di sana, seperti hadis yang telah lalu, ada sebahagian orang akan dihalau daripada minum dari telaga Rasulullah SAW, kerana disebutkan kepada Rasulullah bahawasanya engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, iaitu mereka ubah agama engkau, dan ataupun mereka telah murtad daripada agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman yang jelas dalam bab doa ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi kata ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadat. Maka apa dia ibadat, maka hanya kepada Allah saja kita memohon. Baik, itu bab yang ke-22. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-23 dan bab yang terakhir bab yang ke-24. Bab yang ke-23 adalah hak Allah, hak Nabi dan hak orang-orang mukmin, dan bab yang ke-24 adalah dan bab yang terakhir saya tak ingat apa babnya. So nanti kita akan sambung bab yang ke-23 dan bab yang ke-24, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman yang jelas kepada kita tentang tauhid yang benar. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan tauhid dan menjauhkan diri kita daripada syirik yang nyata, yang jelas, maupun syirik yang tersembunyi. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita sambung lagi pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.